Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, apa yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Apa yang Allah tak kehendaki terjadi, takkan terjadi. Jadi Allah izin kita buat rancangan ini, buat rancangan itu. Allah izin kita, maka kita boleh merancang. Kalau Allah tak izin, merancang tak boleh. Kita cakap kita boleh merancang, itu tak betul. Kita boleh merancang dengan izin Allah, alhamdulillah, betul. Tapi Allah tak izin, apa yang kita rancang tak jadi. Macam tu Allah cakap. Baru kalau kita bercakap macam ni, iman orang dan kita terpelihara. Bila kita cakap salah, kita boleh merancang. Mana kita ada kuasa, kita tak ada kuasa, kan? Macam Rasidi, mana dia ada kuasa? Tapi kalau dia cakap saya boleh merancang, mana dia berkuasa? Salah. Tapi ni umum lah orang cakap. Dan orang cakap itu betul lah. Kita boleh merancang, tapi Allah menentukan. Kita mau cakap kalau Allah izin kita boleh merancang. Dan Allah izin rancangan kita boleh jadi. Allah tak izin rancangan kita jadi. Jadi manusia Allah izin merancang ni, merancang tu. Dr. Mahathir merancang Malaysia negara maju 2020. Kan? Capai tak? Siapa kata tercapai? Tak ada, kan? Didapati tahun 2020 semua duduk rumah. Dr. Mahathir lepas dia Allah izin dia merancang jadi Malaysia negara maju, dia tak ada buat apa pun, bagi tahu je Malaysia negara maju 2020. Kan? Beritahu je. nak bagi tahu supaya Perdana Menteri kemudiannya selepas dia akan teruskan rancangan dia itulah, Malaysia negara maju. Sekarang Indonesia pula negara maju 2030. Saya pun tak tahu dia ke 2050. Ya, dia orang ni tak habis-habis. Negara maju pun tak tahu apa negara maju. Negara maju banyak benda. Semua orang dapat makan lah. Ada kereta, ada rumah, semua. Itu negara maju lah. Perangai buruk macam syaitan, itu okey. Jadi kalau perangai buruk, mana negara maju? Dah jadi negara haiwan dah. Macam Amerika, dia nak jadi Amerika great lagi, besar lagi, bertambah besar. Apa yang dia faham tu jadi super power lah. Semua orang dengar cakap dia. Tapi rakyat dia
perangai semua macam haiwan, itu tak termasuk dalam negara maju. Jadi sebenarnya di dunia ini tak ada negara maju. Kalau kita fahamkan negara maju itu manusia yang baik, manusia yang maju dari segi akhlaknya, kelakuannya, insan, dari haiwan pergi insan. Ini tak benda aja ni. Manusia jadi haiwan. Jadi itu bukan negara maju. Ya, buat apa negara maju semua masuk neraka? Ya. Jadi tak ada orang kat dunia ni faham maju tu, maju dari segi kelakuan manusia, perbuatan manusia. Manusia menjadi baik, tolerance, berkasih sayang, bersatu hati, tolong menolong. Kalau masyarakat ini semua tak ada sifat-sifat tu, tolong menolong tak ada, kasih sayang tak ada, apa yang aku boleh dapat daripada kamu, aku akan dapat. Jadi mereka tak ada fikirlah negara maju sebagai orang yang negara yang punya rakyat yang berakhlak. Kan? Dia orang pun tak tahu macam mana nak lahirkan masyarakat berakhlak ni. Tak tahu. Sebab itu mereka tak tahu nak buat. Kan? Jadi tuan-tuan bapak sekalian, negara maju bukan saja benda, manusia tu maju. Maju dari segi perangai dia, akhlak dia, pencapaian dia. Manusia yang dekat lagi dengan Allah. Itulah maksud hidup di dunia ni. Kalau kita punya tujuan hanya nak bagi orang cukup makan, ya, ada kerja, tak ada apalah. Itu tidak akan diberi nilai oleh Allah SWT. Dan sepatutnya apa yang tidak diberi nilai oleh Allah juga tidak diberi nilai oleh kita. Jadi Allah SWT mahu manusia ni jadi tambah baik. Jadi beriman beramal soleh, jadi orang takwa. Semua yang dalam Quran itu yang Allah suruh. Yang tak baca Quran memang tak tahu lah. Macam Sufyan, tak tahu dia apa Allah nak. Apa Sufyan tahu? Dia tak baca Quran. Dia tahu apa sama? Dia tahu makan ni. Lagi? Buat seks. Itu je lah. Bukankah itu kelakuan haiwan? Tahu makan, minum, tidur, seks. Bandingkanlah dengan anjing, kucing. Apa yang dia orang fikir? Itu je lah. Jadi kalau kita melahirkan manusia itu je dia, macam Sufyan. Sebab Quran tak baca. Quran yang dia faham, yang ditafsir. Dia tak baca pun. Apa pun dia tak baca. Dia pergi kerja, balik, tidur. Dia pergi kerja, balik, tidur. Baca pun tak lah. Ada orang suka baca novel lah, baca tu. Orang barat kan dekat plane, dekat dalam mereka punya train tu, mereka baca. Dia orang tak baca Quran. Dia orang baca kisah-kisah manusia lain lah. Itulah dia orang baca. Jadi Allah SWT telah turunkan Quran ni. Manusia tak tengok, tak baca macam Sufyan.
Kau baca Quran Sufyan? Apa dia? Kadang-kadang. Tengok, Quran tak boleh dibaca kadang-kadang. Quran bukan surat khabar. Quran ni kita kena baca tiap-tiap hari. Kita mesti tahu apa Tuhan kita mahu. Baru kita boleh dan berbuat seperti mana dia mahu. Baru kita berusaha lah, bahawa kita boleh jadi insan. Ni bawa Grab aja. Macam Pendi. Baca Quran? Tak ada. Nak faham Quran? Tak ada. So Allah dengan karimnya, rahimnya, bagi saya tafsir Quran tu dalam bahasa Inggeris. Dah habis dah. Dengan izin Allah. 84 kitab. Hadis 7. Tak nak baca lagi Sufyan. Pendi pun tak nak baca lagi. So apa jenis orang? Orang yang tak nak baca Quran ni, dia tak nak tahu apa yang Allah yang mencipta dia mahu dia jadi. Jadi bila dia tak tahu apa Allah mahu dia jadi haiwan lah. Macam Sufyan jadi haiwan. Kan? Dia suka mandi-mandi. Ada swimming pool. Rumah pun tak layak nak ada swimming pool. Tapi keinginan ada. Supaya mandi-mandi anak beranak dalam kolam tu. Seronok lah. Tak cukup dengan bilik air tu. Nak kena kolam mandi. Itu semua keinginan haiwan tu. Kan? Jadi yang Sufyan tahu keinginan haiwan, keinginan dia tu keinginan haiwan. Jadi takkan nanti dia jadi manusia yang Allah mahu pula. Dia baca Quran pun tak mahu. Nak berbuat seperti mana Allah mahu pun tak mahu. Jadi Sufyan ni sebenarnya bukan nak jadi manusia yang berjaya. Sufyan ni nak jadi haiwan. Jadi tentulah dia ni orang neraka. Siapa yang nak jadi haiwan takkan pula boleh masuk syurga. Jadi saya beritahu siapa yang tak mau baca Quran yang saya tafsir ni, memang dia nak jadi haiwan. Dah sah lah. Dia nak jadi haiwan, dia nak ikut keinginan dia. Dia bukan kisah apa Allah mahu. Jadi manusia ni jadi haiwan bila dalam hati dia cinta pada benda lain lebih pada Allah. Atau cinta pada Allah langsung tak ada. Semua cinta pada benda. Bila dalam hati dia cinta pada benda je, cinta pada Allah langsung tak ada. Dia dalam perjalanan menjadi haiwan. Jadi haiwan ganas. So Sufyan tu dalam perjalanan menjadi haiwan. Dia cakap dia baca Quran kadang-kadang. Orang yang baca Quran kadang-kadang ni orang yang tak baca Quran. Sebab itu dia cakap kadang-kadang. Quran tu bukan diperancang untuk baca kadang-kadang. Hari-hari. Allah Subhanahu Wa Taala telah turun Quran tu untuk jadi petunjuk. Orang bukan Islam tu, Kristian, dia masuk Islam. Semua cerita dia sebab dia baca Quran lah. Cuba dengar cerita dia. Kenapa dia masuk Islam? Semua sebab dia baca Quran yang dia orang faham tu lah. Yusuf Ali apa semua. Yang terjemah, tak ada yang kata dia tak baca Quran. Jadi orang yang nak dapat petunjuk ni baca Quran. Kalau kita tak nak baca Quran, nampak sangat kita ni nak jadi haiwan. Jadi haiwan ni dah ada dah.
Allah tak perlu jadikan kita lagi. Kan? Haiwan dah banyak lah. Allah jadikan haiwan tu untuk kita. Untuk kita kenderai dia. Untuk kita makan daging dia. Untuk kita jadi pet. Tapi kita ni dijadikan untuk Allah. Itu pun tak faham. Nak jadi haiwan pula. Allah nak letakkan kita kedudukan yang tinggi untuk jadi khalifah Allah, untuk jadi kekasih Allah. Tak nak jadi haiwan macam Sufyan Pendi. Sufyan, macam mana boleh orang ni Allah jadikan dia untuk jadi kekasih dia? Dia tak nak. Bodoh lah orang tu. Bukan bodoh lah, sangat bodoh lah. Maksudnya Allah nak jadikan dia kekasih dia, tak nak. Saya pilih nak jadi haiwan. Aduh. Patut tak orang tu masuk neraka? Patutlah. Allah SWT dah bagi kita kemuliaan, ketinggian untuk jadi kekasih dia. Tak nak. Kita pilih pula tak nak jadi kekasih Allah, nak jadi kekasih isteri. Kan? Pandai ke orang tu? Bodoh tak? Kan? Nak jadi kekasih isteri, kasih anak, kekasih kerja, kekasih diri dia sendiri. Jadi kita semua telah silap. Benda ni tak dengar. Ceramah macam ni pun tak dengar. Kalau dengar pun tak nak buat. Aku ni dijadikan oleh Allah untuk jadi kekasih dia. Kan? Jadi maksud hidup kita ialah untuk jadi kekasih Allah, bukan jadi haiwan. Kita telah menghina diri kita dengan kehinaan yang amat sangat apabila kita nak jadi kekasih yang selain daripada Allah. Allah nak jadikan kita kasih dia, kita tak nak. Itu kita sangat-sangat tidak berterima kasih, kan? Kita tidak langsung bersyukur lah. Kita tak nak jadi kekasih Allah. Sedangkan Allah kata, kalau kita dapat dia, kita dapat semua. Kalau kita hilang dia, kita hilang semua. Jadi semua perintah-perintah yang Allah bagi itu untuk kita jadi kekasih dia. Di antara perintah-perintah yang Allah bagi untuk kita jadi kekasih dia lah, buat kerja mengajak manusia kepada dia lah. Dengan korban harta diri. Ini buat kerja mengajak kepada Allah dengan tak korban. Tak boleh. Dengan korban harta diri. Nah, Sufyan dengan Pendi suruh keluar 4 bulan, tak nak. Makna tak nak korban lah, kan? Macam mana cinta dunia tu boleh keluar daripada hati dia, dan cinta Allah boleh masuk. Dan Allah bagi lagi perintah. Yang ini fardu perintah ni. Perintah satu lagi, perintah yang tak fardu tapi sunat yang sangat dituntut, iaitu membelanja duit lebih daripada yang perlu pada orang miskin, orang fakir, orang anak yatim, membebaskan orang dari tawanan perang. Itu masa dululah. Kita kena membelanjakan harta yang lebih dari kita perlu, supaya cinta dunia, cinta selain daripada Allah tak masuk dalam hati kita. Kita tak nak. Kita guna, kalau lebih daripada kita perlu, kita guna apa? Kita guna duit tu untuk jalan-jalan lah. Pergi Amerika, pergi Disneyland macam Samad, pergi mana-mana tempat lah bercuti, kan? Beli kereta besar lagi, buat rumah lagi besar, macam tu lah.
Kita tak nak. Kita tak nak membelanjakan dia dengan orang miskin, orang susah, anak yatim. Tak mau. Jadi Allah bagi perintah tu supaya kita tak cinta kat dunia tu, supaya cinta Allah masuk. Bila kita cakap kalimah, hati kita kosong dari semua cinta, masuklah cinta Allah. Jadi bila kita ada cinta Allah lebih daripada cinta selain daripada Allah, baru kita jadi betul. Kita akan jadi rosak bila kita cinta selain Allah lebih daripada Allah. Pasti. Rashidi rosak sebab dia cinta selain Allah lebih daripada Allah. Jadi kita kena sedia berkorban, membelanjakan harta, kerana yang sangat disukai ini harta. Kerana manusia nampak dengan harta boleh datangkan faedah pada dia. Boleh buat rumah dengan swimming pool macam Sufian, kan? Sufian nak buat rumah dengan swimming pool tu kena duit sikit je. Dulu Hakim masa dia buat rumah dekat Sedang, ada swimming pool dalam rumah dia. Sekejap je dia duduk rumah tu, lepas tu terpaksa jual balik. Ada swimming pool. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, manusia nak membelanjakan harta untuk keseronokan diri sendiri, keluarga. Tak ada nak buat supaya dia jadi betul. Allah bagi perintah-perintah tu untuk kita jadi betul. Maksud jadi betul, kita jadi kekasih dia. Ada. Kalau kita jadi kekasih dia, baru kita taat lagi perintah-perintah Allah tu. Dan baru kita boleh jadi betul. Baru kita boleh dapat Allah sebagai kekasih. Tapi kalau kita tak nak belanja harta yang lebih daripada kita perlu dengan membelanja pada orang miskin, pada ni, maka tak adalah cinta dunia itu keluar. Cinta dunia itu masuk aja. Tambahlah. Hanya bayar zakat aja. Dah kumpul semua duit tu, tak nak belanja. Jadi Allah suruh kita 2.5% daripada harta yang tersimpan. Jadi orang yang tak nak belanja harta lebih daripada perlu dia ni, untuk orang miskin, fakir semua ni, dan di jalan Allah ni, Allah suruh bayar zakat dia. Itu Allah bagi hukumnya fardu, obligatory, bukan sunat muakkad. Jadi itu dah melampau sangat kalau zakat pun tak mau bagi. Tapi untuk hilang cinta dunia tu tak cukup dah zakat. Untuk hilang cinta dunia tu lebih daripada yang kita perlu mau belanja. Tentu orang macam Sufian, bila dia dengar perintah tu, dia tak sedia buat. Sedia Sufian? Sedia tak nak buat? Sedia lebih daripada perlu kau belanja, lebih pada apa yang kau perlu makan, minum semua, kan? Rumah gitu, kau guna untuk belanja jalan Allah. Tentu kau tak boleh buat. Makin kita tak boleh buat, makin banyaklah cinta dunia. Bukan kita meninggalkan perintah tu, kita buat perintah tu, baru hilang. Jadi orang yang kedekut ni dengan orang beriman ni, dia tak campur. Tak ada orang yang beriman ni orang kedekut. Jadi kalau kita tengok orang tu kedekut, most likely tak beriman. Sebab beriman ni berkait dengan amalan suka bersedekah. Tapi kita tak boleh buat
kerja bersedekah je lah. Kita kena buat kerja dakwah supaya kita cakap, ajak manusia kepada Allah. Korban harta diri itu. Jadi bila kita buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan dan kemungkaran, dan kita juga membelanjakan harta lebih daripada kita perlu di jalan Allah, baru kalimah tu masuk. Bila kalimah tu masuk, iman kita tambah. Tambah. Sampailah satu waktu jadi kekasih Allah. Maka bila kita jadi kekasih Allah, kita berjaya lah. Dapat apa kita nak. Doa kita kabul. Kan? Tapi kita tak nak. Kita nak jadi kekasih bini, anak. Guna semua harta lebih daripada kita perlu untuk jalan-jalan. Bercuti sana, bercuti sini. Apa yang kita dapat tu? Daripada menengok je. Membelanja, makan, minum, hotel kan. Itu tak mengurangkan cinta dunia daripada hati. Menambahkan ada. Nak pergi lagi sana, lagi situ. New Zealand pergi lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita jadi betul, mau jadi kekasih Allah, mau jadi orang beriman beramal soleh. Sebab itu kita kena baca Quran supaya kita tahu apa Allah mahu kita jadi. Kalau kita tak baca Quran dan tak faham Quran, mana kita nak tahu apa Allah mahu kita jadi? Jadi orang yang tak baca Quran, tafsir semua ni, kan? Memang orang yang nak jadi haiwan lah. Tentulah orang nak jadi haiwan ni tak masuk surga. Satu orang dia mau semayang ni, baca Quran tak mau. Allah bukan mau Quran aja, baca semayang aja. Banyak yang Allah mau. Quran yang saya tafsir tu 84 kitab. Satu kitab 370 muka surat. 300 muka surat. Takkanlah nak semayang aja. Ya? Kita kena buat yang fardu dan yang dituntut. Jadi hari ni orang tak memberi tekanan kepada membelanja harta lebih daripada kita perlu di jalan Allah. Tak ada. Ada. Semua zakat pun tak dapat nak bayar. Kan? Dia ingat zakat fitrah je. Zakat fitrah lain daripada zakat. Kan? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mahu hati kita kosong daripada segala cinta. Itu yang pertama lah. Sebab itu perintah membelanjakan harta lebih daripada kita perlu ni sebenarnya sangat penting. Lebih penting daripada zakat. Zakat 25% sikit je. Orang yang bagi zakat tu yang harta dia yang berbilion kan. Dia bagi zakat milion lah. Tak boleh hilangkan cinta dunia ni. Kalau kita nak hilangkan cinta dunia ni, mesti berbelanja lebih daripada kita perlu. Kalau orang Islam semua macam ni, tak ada orang yang miskin di dunia ni. Semua orang miskin dibagi duit. Tak habis-habis duit dia. Orang yang ada harta 30 bilion, 20 bilion, lebih daripada dia perlu, 30 bilion. Baru cinta dunia hilang. Kalau baru cinta dunia hilang, baru cinta Allah masuk. Bila cinta Allah masuk, baru boleh jadi orang takwa. Baru jadi orang yang beriman beramal soleh. Baru jadi orang yang takut dengan Allah. Kalau jadi ketua negara, ya bahagialah negara itu. Tapi hari ini tak ada siapa yang mencapai tahap tu. Jadi dia semua dari satu negara tu nak pilih pemimpin di kalangan yang semua cinta dunia. Ada yang lebih, ada yang kurang daripada Allah. Jadi apa nak jadi? Tentulah negara tu jadi rosak. Semua negara di dunia ni rosak kan. Sebab ketua-ketua dia semua yang cinta dunia lebih pada Allah.
Dan sebahagiannya cinta dunia je. Allah tak ada langsung. Jadi kita untuk menjadi manusia yang Allah mahu, kita kena tahu apa Allah mahu. Sebab itu kena baca Quran yang kita faham. Kena baca tafsirnya. Dan kita kena berbuat. Kita kena paksa diri kita. Mujahadah. Buat semua apa yang Allah bagi tahu. Barulah cinta dunia keluar. Cinta Allah masuk, baru kita jadi orang takwa. Baru satu hari kita akan jadi orang beriman, beramal soleh. Orang kekasih Allah. Itu aja. Jadi dakwah, semayang, sedekah. Sedekah ataupun zakat tu tak boleh hilangkan cinta dunia tu. Sikit sangat. Nak hilang cinta dunia, membelanja lebih daripada perlu. Jadi Allah buat dia sunat muakkad sebab banyak orang tak nak. Kalau Allah buat dia fardu, tu lah. Manusia ni sangat mencintai dunia. Jadi kalau kita tak mau mencintai dunia, membelanja dia di jalan Allah. Jadi orang kedekut, orang tak nak belanja jalan Allah, tak boleh jadi orang beriman kan. Takwa. Jangan kita bagi ceramah je agama. Kita sendiri tak membelanja harta. Kalau kita tak membelanja harta, kita jadi orang cinta dunia. Apa saja kita buat, nak dunia. Walaupun mengajak agama. Kita berceramah, kita apa, semua akhirnya cinta dunia. Jadi kita jadi rosak, tak ada salah siapa, salah kita lah. Pertama, Quran pun tak baca dan tak amal. Biarkan aja. Tak nak tahu. Macam mana boleh jadi orang beriman dan beramal soleh, orang yang takwa? Memang tak boleh lah. Jadi ini perkara penting, bersedekah ni. Buat dakwah, semayang, 3 perkara yang kita kena buat hari-hari. Dan baca Quran yang supaya kita tahu apa Allah mahu. 4. Kemudian tahajud. Tahajud ni untuk kita berdoa. Jadi 5 perkara kita kena buat hari-hari. Kerja dakwah, semayang berjemaah, semayang tahajud, baca Quran, sedekah. InsyaAllah kita akan berada di jalan untuk menjadi orang beriman, beramal soleh, orang bertakwa. Kalau kita tidak mau pilih jalan ni, kita sendiri yang mau masuk neraka. Sebab kita nak jadi haiwan. Kita tak nak baca Quran, kita tak nak buat dakwah, kita tak nak semayang berjemaah, kita tak nak semayang tahajud, kita tak nak bersedekah. Bila masa nak jadi orang beriman, beramal soleh tu? Nak berceramah tu. Berceramah dapat duit adalah sebab masuk neraka. Jadi tuan yang mulia, yang paling besar yang kita kena keluarkan ialah cinta dunia. Dia asas segala keburukan. Cinta dunia ni adalah asas segala evil deeds. Dan asas kepada segala amal baik ialah takwa. Takwa ini takut dengan Allah. Takwa dengan cinta dunia tak dicampur. Dia tak boleh. Dia takkan berada di hati yang sama. Sama ada kita cinta dunia atau cinta Allah. Tidak ada dua-dua dia, tak ada. Orang yang kata saya nak dua-dua ni, cinta dunia, cinta Allah, tak betul. You have to choose either one. You choose cinta Allah, then you will be on the way of becoming orang yang Allah kehendaki. You mau cinta dunia, you jadi orang yang sesat, jadi haiwan, dan jadi orang yang gagal. The choice is yours. Allah dah bagi semua kitab Quran. Allah dah hantar Nabi. Sufyan ni masih tak nak ikut. He has made the choice to become animal, not to become the lover of Allah. So his place is definitely hellfire. Okay.